Sebab duit tu masuk dalam akaun Perikatan Nasional ataupun akaun Bersatu ataupun akaun PAS. Kita tak tahu sebab dipercayai ianya masuk dalam akaun parti politik. Parti mana satu kita tak tahu. Okey, kita tunggu SPRM punya jawapan. Tok, saya Tok Ni Jalil Baker punya statement itu Dia kata penentuan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO hanya dibuat secara undi berdiri tanpa mandat ahli. Tanpa mandat ahli? Apa maksud dia mandat ahli? Itu lah tu. Dia tak faham tu. Tak faham sistem pengundian yang ada tu. Oh, dia tak faham sistem pengundian yang ada. Itu bukan mandat. Bukan mandat. Oh, so yang berdiri itu ahli ke hantu air? Itu lah tu. Untuk orang yang tak faham macam Jalil Baker ni, kita nak beritahu untuk memilih pucuk pimpinan parti, baik di peringkat bahagian maupun peringkat pusat, yang mengundi ialah perwakilan di UMNO bahagian. Betul. Tetapi yang kita pilih itu hari bukan kita pilih keseluruhan kepimpinan parti. Yang kita undi ialah usul. Usul ini boleh dibawa sama ada oleh MKT UMNO, sama ada oleh perwakilan atau daripada bahagian. Cuba tanya dengan orang-orang yang kata bahagian tu lebih berkuasa daripada PAU. Ni orang yang tak faham tentang organisasi. Cuba tanya dengan dia, usul yang cawangan bawa pergi mana? Bawa pergi bahagian. Itu pun ditapis. Ada yang dibawa pergi bahagian, ada yang ditolak. Usul yang bahagian bawa, dibawa pergi mana? Dibawa pergi ke Perhimpunan Agung UMNO. Jadi, kalau mereka kata bahagian tu lebih berkuasa daripada Perhimpunan Agung UMNO, maka lepas ini, apa juga keputusan, putus kat bahagian je lah. Faham tak? Bila nak memilih, betul. Level yang paling tinggi yang akan memilih pemimpin di peringkat pusat ialah perwakilan di peringkat bahagian. Tetapi dalam membuat pindaan perlembagaan, dalam membuat keputusan penting, keputusan besar, sekejap, yang ada kuasa meluluskan usul ini ialah Perhimpunan Agung UMNO sahaja di peringkat pusat. Itulah sebabnya ada perwakilan daripada bahagian ke pusat. Kenapa selepas Datuk Seri Najib ubah nak memilih pemimpin bukan lagi di peringkat pusat? Memilih pemimpin mestilah di peringkat bahagian. Kenapa semenjak benda tu berlaku, kita tak hapuskan Perhimpunan Agung UMNO ni? Sebab ada tujuan Perhimpunan Agung UMNO diadakan. Perhimpunan Agung UMNO adalah badan tertinggi yang boleh membuat keputusan. Takkan Presiden UMNO tak tahu? Takkan Ketua Perhubungan UMNO Johor tak tahu? Takkan Ketua UMNO bahagian Tebrau tak tahu? Takkan Ketua UMNO bahagian Titi Wangsa tak tahu? Takkan Ketua Pemuda Kuala Langat tak tahu? Takkan ahli baru masuk Sungai Buloh tak tahu? Betul tak? Ini kena faham. Ketika tidak ada Perhimpunan Agung UMNO, Majlis Kerja Tertinggi UMNO boleh membuat sebarang keputusan dan keputusan itu muktamad dan tidak boleh
dipertikai. Ini kita kena faham. Ada setiap perhimpunan agung tu ada dia punya matlamat dia. Perhimpunan Agung Cawangan ada matlamat dia. Perhimpunan Agung Bahagian ada tugas dan tanggungjawab dia. Kalau dah kerja melantik pemimpin di peringkat pusat, berakhir sampai ke level UMNO bahagian saja. Kalau misalnya parti buat keputusan lepas ni, tak payah lagi buat perhimpunan agung UMNO di peringkat pusat. Semua keputusan di peringkat bahagian. Barulah tak perlu hantar perwakilan pergi ke Malaysia. Nak buat apa hantar perwakilan pergi ke Malaysia? Bukan nak buat pemilihan. Bukan mereka ada kuasa memilih siapa presiden timbalan. Mereka tak ada kuasa. Jadi apa guna kita buat perhimpunan agung setiap tahun? Itu sebabnya kuasa untuk buat pindaan perlembagaan, kuasa untuk buat keputusan besar masih lagi terletak di tangan perwakilan di peringkat Perhimpunan Agung UMNO Malaysia. Kita faham lah tu? Okey? Betul dia cakap tu. Jika mereka yakin sudah tentu usul ini akan dibahas di cawangan dan bahagian sebelum diundi di PAU. Apa? Dia cakap lah, Jaya Becker cakap, maksudnya jika mereka yakin sudah tentu usul ni akan dibahaskan di peringkat cawangan, lepas tu bahagian sebelum diundi dekat PAU. Saya ambil contoh bila kita nak buat pindaan perlembagaan, usul tu dimulakan di peringkat cawangan. Geng-geng pengkhianat ni dia nak tolak usul ni. Dia nak buat pemilihan sebelum pilihan raya. Saya nak tanya, selepas usul ni dimulakan di peringkat cawangan, dibawa peringkat bahagian, bawa pergi ke peringkat pusat, dia orang berjaya tak batalkan? Tak berjaya. Kita bawa dan kita berjaya. Usul ini ialah tambahan kepada usul ucapan dasar Presiden. Ini usul tambahan. Bukan usul yang dirancang. Ianya hanya usul tambahan. Untuk jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Dan ini bukan tak pernah berlaku. Pernah berlaku. Dalam sejarah UMNO ni, UMNO pernah mempertandingkan jawatan Presiden 4 kali je. Dan daripada 4 kali ni, setelah berpuluh tahun tak ada pertandingan jawatan Presiden, hanya zaman Datuk Zahid ni jawatan Presiden dipertandingkan. Jadi orang yang bising-bising ni, dia tak ada ke zaman Datuk Najib? Dia tak ada ke zaman Tun Mahathir? Dia tak ada ke zaman Datuk Seri Abdullah Badawi? Kenapa masa tu dia orang tak bantah? Kita nak tanya lah. Kenapa masa tu bila dia orang tidak mempertandingkan jawatan Presiden, masa tu kita memerintah, kita membentuk kerajaan secara bersendirian. Kita tak perlu takut jawatan Presiden diambil alih oleh proksi Perikatan Nasional dan kemudian dia jadi pengurusi Barisan Nasional, dia boleh tarik 30 orang ni bentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional. Kita tak perlu takut. Kenapa perlu tidak dipertandingkan jawatan itu? Ketika itu tidak ada bahaya dan ancaman macam sekarang. Sekarang ancaman dia terlalu besar. Ancaman dia parti kita ni boleh rosak, ranap dan buruk di mata rakyat Malaysia.